Dan dalam masa yang sama juga, kita kata inilah yang berlaku apabila negara ditakbir oleh mereka yang pelampau, pentaksub dan tak mampu pun berfikir, tuan-tuan. Bila 5 kepimpinan tertinggi PAS tidak dipertandingkan, apa yang PAS kata? Apa yang PAS kata? Okey. Sekejap. Oh, saya dah delete benda tu. PAS kata apa? Oh, buat apa kita nak ada pertandingan? Sebab kita dah kuat, dia kata. Kenapa perlu ada pertandingan kalau sebab kita dah kuat? Dia cerita dia macam ni. Kalau sekiranya kamu kuat, apa nak takut pertandingan? PAS kata, kami tak mempertandingkan 5 tempat kedudukan ke atas kerana kami kuat. Jadi bermaksud kalau kamu mempertandingkan 5 atas tu, kamu lemah lah. Jadi di manakah amalan demokrasi yang kamu kata parti kamu demokratik? Dia kata, oh tak ada orang yang berani mencabar kelima-lima mereka. Dia macam ni, tuan-tuan. Siapa yang berani mencabar? Dulu kalau ada yang mencabar, confirm dia orang akan disisir dan akan dibuang. Tak ada siapa yang berani mencabar mereka. Isunya dalam PAS, dia orang tahu siapa yang berani mencabar presiden, tuan-tuan, dia orang lepas ni memang akan disisih dan dibuang. Kan? Okey, kita tengok. Fuad, taksub melampau punca tiada pertandingan dalam PAS. Budaya taksub melampau ahli PAS kepada pemimpin adalah punca tiada pertandingan pemilihan 5 tertinggi. Kata Majlis Agama UMNO, Fuad Zakashi. Bagaimanapun, ketaksuban melampau itu hanyalah menyebabkan PAS berpecah. Saya berbeza pandangan sedikit. Dengan Fuad Zakashi, yang ini saya berbeza pandangan. Bagi saya, bukan satu ketaksuban melampau itu satu hal. Tapi bagi saya, ia menyebabkan mereka menjadi sedemikian kerana tekanan yang diberikan oleh mereka yang taksub kepada Haji Hadi. Ketaksuban melampau erti kata kepada parti, bukan, tetapi kepada individu. Taksubnya itu sehingga kan kalau sesiapa yang cuba challenge, confirm lepas ni habis karier politik dia. Itu yang berlaku dalam PAS sekarang ini. Dan benda ini yang merisaukan bersatu. Kan? Benda ini yang merisaukan bersatu. Saya bagi contoh, tuan-tuan. Kenapa saya kata merisaukan bersatu? Baik. Ini maklumat. Pertembungan kumpulan Hak Muhyiddin dan Hamzah. Biarpun pemilihan Parti Pribumi Malaysia akan diadakan tahun depan, namun kehangatan bahangnya terasa apabila timbul dakwaan wujud perang dingin antara Presiden Tan Sri Muhyiddin dan Susah Agong Datuk Seri Hamzah Zainuddin, mantan Ahli Majlis Pimpinan Bersatu. Mantan MPT Bersatu Muhammad Faiz Zaman ketika dihubungi berkata. Baik. Dia ada berita penuh lah, saya tak cerita ni. Tuan-tuan, kem sekarang ni pecah kepada 2, ketiga. Satu kem Muhyiddin Yassin, satu kem Hamzah Zainuddin, satu lagi kem Azmin Ali. Nah, kem Azmin Ali sekarang ini, allegiance dia ataupun kesetiaan dia masih lagi memilih di antara keduanya. Kita tahu Azmin Ali punya permainan bagaimana, dan dia belajar bagaimana dahulu dia hampir dikalahkan oleh Rafizi dalam pemilihan yang lepas, dalam pemilihan Parti Keadilan yang lepas. Jadi kali ini dia mengambil langkah berhati-hati untuk tidak menonjol terlebih dahulu. Dia akan masuk dan swing last minute. Tahun depan pemilihan bersatu. Sekarang ini ura-ura mengatakan perlu diangkat Hamzah Zainuddin sebagai Presiden dan bagi menggantikan Muhyiddin Yassin. Muhyiddin Yassin dilihat sebagai seorang yang lemah. Lemahnya bagaimana, tuan-tuan? Bukan sekadar lemahnya dalam pilihan raya yang lepas, banyak kerusi dia kalah, tetapi lemahnya juga apabila dalam mengatur hubungan dengan PAS. Hubungan dengan PAS dia tak berjaya atur. Bersatu, dana paling banyak adalah daripada Bersatu. Jentera paling ramai daripada PAS, tetapi dana itu datang daripada Bersatu. Namun begitu, dengan dana itu mereka tak berjaya nak kontrol PAS. Akhirnya PAS yang kontrol mereka. Di Kelantan satu exco, di Terengganu satu exco, di Kedah satu exco. Kelantan tak ada exco kot. Maksudnya daripada segi jumlah exco sendiri pun Bersatu tak ada kekuatan untuk nak negotiate. PAS ambil semua. Di situ kita dapat lihat bagaimana sekarang ini ada sebilangan daripada golongan Hamzah Zainuddin, geng-geng camp tu mengatakan bahawa perlu kita take over. Perlu kita ambil alih untuk kita nak memastikan bahawa parti kita ini lebih relevan. Walaupun benda itu tidak digemari, tetapi itu yang berlaku dan berkemungkinan besar. Kita kena ingat tuan-tuan, dana sekarang ini banyaknya pada Hamzah. Dana tu banyak pada Hamzah. Dan siapa nama dia? Azmin Ali,
dia mengikori rapat, last minute nanti dia akan pilih kem mana dia akan pergi. Tetapi dia sedang mengikori rapat, dia nak melihat kem mana yang dia boleh bergantung dan berpaut untuk memastikan kelangsungan politik dia. Dan perkara ini tu juga tuan-tuan, yang ini maklumat kita dapat juga. Perkara ini, perpecahan ini, ada beberapa adun apa orang kata PN akan bersama dengan Barisan Nasional menurut Zahid Hamidi. Kan? Bukannya sebaliknya. Bukannya kan bahawa adun BN yang akan lompat kepada PN, tak. Sebaliknya maklumat mengatakan adun Perikatan Nasional yang dikatakan akan melompat kepada Barisan Nasional. Dan juga kerajaan perpaduan sekarang ini. Kita kena ingat kedudukan di apa orang kata di Pahang sekarang ini adalah 17 Perikatan Nasional, 16 Barisan Nasional sebab kematian seorang ahli Dewan Negeri, kemudian 8 Pakatan Harapan. Kalau sekiranya kalah pun pelangai 18, 16, tetapi masih ada 8. So daripada situ 18 orang ini atau 17 orang ini daripada Perikatan Nasional, sekarang ini ada ura-ura rundingan sedang dilakukan bagi mereka melompat. Ingat di Pahang belum ada akta anti lompat parti. Jadi tidak ada masalah untuk mereka nak melompat. Dia nak gunakan hujah. Saifuddin Abdullah kata, kerajaan celaru sebab Anwar PM9. Kecelaruan hari ini disebabkan Perdana Menteri Anwar Ibrahim bertindak sebagai Perdana Menteri sambilan, kata Saifuddin Abdullah. Secara sinis, Saifuddin berkata Anwar hanya bertindak sepenuh masa sebagai seorang penceramah. Dengan Perdana Menteri, kita tak tahu apakah dia bertugas sebagai Perdana Menteri atau disebut oleh setengah orang separuh jadi Perdana Menteri, separuh jadi Menteri Keuangan. Menteri Keuangan pun dia part time, apa dia full time? Berceramah, bercakap. Apa benda? Itu saya kata tadi, dia tak ada hujah tuan-tuan. Tak, Mahathir dulu pun pernah jadi Perdana Menteri dan juga Menteri Keuangan. Kan? Mahathir pun pernah jadi Perdana Menteri dan juga Menteri Keuangan. Sekarang ni dia jadikan penasihat pula oleh Perikatan Nasional. Apa isu dia? Anwar Ibrahim bukanlah unik menjadi Perdana Menteri dan Menteri Keuangan. Bukan unik pun. Demi untuk nak menyelamatkan negara bukanlah satu perkara unik. Tak ada istilah separuh masa. Dan kerja Perdana Menteri, dia bukan tak tahu. Dia tahu kerja Perdana Menteri itu adalah konduktor. Dia bukan kerja dia nak kena turun selesai. Perdana Menteri, dia konduktor. Dia konduktor. Yang selesaikan masalah rakyat mengikut kementerian masing-masing adalah menteri-menteri yang dilantik, bukan Anwar Ibrahim. Jadi bila dia sebagai konduktor, dia boleh jadi salah satu pemain juga. Boleh. Jadi tak ada masalah pun kalau dia nak buat benda tu. Isu dia tuan-tuan, kenapa jadi macam ni? Sebab dia tak ada modal. Modal nak dikeluarkan dan nak diceritakan, nak dipakaikan oleh geng-geng Perikatan Nasional dah tak ada. Bila dia kata apa orang kata ni sekarang ini Perdana Menteri separuh masa, tak boleh buat apa, tak berjaya menyelesaikan isu negara dan sebagainya. Kita kata yang tak berjaya menyelesaikan isu negara dia orang. Kenapa saya kata demikian? Apa pembangkang sekarang buat untuk selesaikan isu negara? Apa pembangkang sekarang buat untuk selesaikan isu negara? Tak ada. Tapi dia pembangkang buat apa nak selesaikan isu negara? Ya, betul. Saya setuju. Tetapi apa alternatif? Saya tanya, apa alternatif yang sekarang pembangkang bagi untuk selesaikan isu negara? Selain daripada dia maki kerajaan, dia maki Perdana Menteri, dia maki menteri-menteri, apa alternatif? Kita ambil cerita beras. Bila harga beras dunia naik. Harga beras dunia naik. Alternatif dia apa? Apa benda yang pembangkang boleh cadangkan dan pembangkang boleh kata kalau kami berkuasa ini yang kami akan buat, confirm boleh selesai masalah beras? Tak ada. Masa sama juga dengan isu-isu lain. Malah banyak jadi perkara-perkara. Kita ambil contoh tadi yang hal apa orang kata insolvency, kebankrapan tadi. Kan? Banyak perkara yang sebenarnya kerajaan sekarang dah buat yang mereka tak mampu nak fikir sekalipun. Apa yang mereka tahu masa mereka berkuasa, tutup parlimen, tutup negara. Lepas tu, kalau angkat bendera putih, bagilah duit sikit seorang. Macamlah selesai perkara tersebut. Dan dalam masa yang sama juga, kita kata inilah yang berlaku apabila negara ditadbir oleh mereka yang pelampau, pentaksub dan tak mampu pun berfikir, tuan-tuan.